Salam geng, Racun kali ni kembali lagi kita ke dalam segmen phone murah sedap PUBG. Dalam segmen ni macam biasalah kan, saya akan PUBG menggunakan phone lama je, tapi of course masih berkuasa. Kita ada flagship Google Pixel 3. Phone ni kita tahulah kan memang sangat terkenal dengan kemampuan kamera dia yang luar biasa. Even time 2018, time zaman kegemilangan itu, dia pakai single kamera tapi boleh tapau pesaing yang banyak kamera tu tau. Tapi dalam video ni kita sebenarnya bukan nak sembang pasal kamera dia. Kita nak tengok macam mana dari segi prestasi kan. Adakah sepower kamera dia tu? Untuk harga dia sekarang dah murah tu geng. Korang boleh dapat range dalam 4 ke 500 macam tu lah dekat Shopee. Tapi depend juga pada condition. Kalau dulu harga dia memang agak keras lah, boleh cecah sampai 4,000 macam tu. Macam biasa kalau korang nak try, link saya akan drop dekat bawah. So adakah phone ni dapat survive dalam penderaan PUBG non-stop kita? Jom kita mulakan racun sekarang. Nampaknya kita dah pun ada dekat dalam lobby sekarang. Saya akan teruskan penderaan PUBG non-stop dekat smartphone yang boleh kata terkenal dengan kemampuan kamera yang padu, prestasi kamera yang power kan. So inilah dia Google Pixel 3. Saya tahulah ramai juga yang request before ni kan, daripada last year lagi minta saya dera phone Pixel yang lama. So akhirnya saya dah bawa. Untuk Pixel yang paling latest, Pixel 6, saya dah pun try dera. Dia pakai chip yang terbaru, chip daripada Google sendiri, Google Tensor. So far not bad. Tapi macam mana pula untuk phone ni, untuk Pixel yang lama-lama ni? Tak apa, kita akan try tengok lah dalam gaming test kita sekejap lagi. Anyway, sebelum kita mula, sebelum kita start ni, saya akan tunjuk dulu dekat korang beberapa setting kewajipan macam yang biasa kita buat. Untuk bateri dah penuh, gaming test ni saya akan pakai data bukan wifi. Untuk brightness, saya dah setkan yang paling tinggi dekat sini. Auto brightness pun saya offkan. Untuk setting lain macam korang nampak lah, yang mana tak perlu saya dah pun offkan juga. Anyway, kita akan buang, kita akan check dulu recent apps, saya akan buang dulu yang lain, saya tinggalkan PUBG saja. Untuk RAM, phone ni hanya dibekalkan dengan RAM yang tak berapa nak besar, dalam 4GB sahaja. Okey, tak apa. So, macam mana pula dari segi grafik? Macam korang tahulah, phone ni tahun 2018, time tu dia pakai Snapdragon 845. So, untuk grafik of course lah dapat yang smooth extreme kita akan cuba check juga. Yes, untuk smooth extreme setting favorite ramai ada. Dan untuk grafik yang paling tinggi just boleh dapatkan sampai HDR Ultra sahaja. Untuk audio Ultra juga. So kalau korang dah ready, kita akan main map Erangel. Okay, just nice. Saya akan cabut port USB-C di bahagian bawah. Saya akan start game dan start timer sekarang. Alright, kita dah pun masuk dekat dalam spawn island. So far bagi saya dia masuk agak laju dan setakat ni masih ok. Prestasi dia boleh kata FPS pun macam stabil. Untuk features yang apa yang best ada dekat phone ni, first kali untuk screen itu dia pakai screen panel AMOLED memang cantik, support HDR, memang vibrant kali dia terbaik. Dan screen phone ni pun macam korang nampak tak besar mana, dia kecil je, dia size dia dalam 5.5 inci. Kalau korang suka phone-phone kecil, memang korang better pakai phone ni lah. Tapi kita akan tengok dulu prestasi dia macam mana kan. Phone ni pula dia tak ada notch macam yang Pixel 3 XL, yang ni dia macam black bar besar atas bawah. Dan macam korang nampak, phone ni support front stereo speaker depan ni tau, memang terbaik. Dan phone ni dia tak ada lubang audio jack. Untuk spek lain, untuk features lain kan, dari segi bateri dia tak besar mana tau, tak sampai 3000 pun, dia sekitar 2915 mAh. So agak kecil. Lagi phone ni 4 second kan, kita tak tahu macam mana dia punya prestasi, macam mana bateri health dia. So mungkin tak lama lah gaming test kita nanti, kita akan layan je geng. Alright, so kita akan tengoklah macam mana performance dia. Kalau ada sebarang isu nanti, saya akan inform dekat korang sekejap lagi. Alright gang, kita akan landing dekat Milta Power. So far just nice, kita dah buka payung. Untuk gyro macam korang nampak memang accurate, memang sedap, terbaik. So kita akan cuba landing dulu. Setakat ni landing memang tak ada masalah, tak ada terasa lag ke apa. Cantik. So far macam yang korang nampak, setakat awal ni terbaik, just nice. Sekarang kita akan cuba try tekan button dia, boleh kata sangat-sangat responsif. Untuk sound yang front stereo speaker tu, saya akan setkan yang paling tinggi lah. Korang boleh dengar sini bunyi dia. Sedap, terbaik, bunyi dia padu juga. Ok, so saya terlupa nak inform dekat korang, phone ni kan macam korang tahu Android 12 sekarang dia ada gaming mode, yang mana gaming mode special tau. Sebab korang boleh keluarkan FPS counter. Dan untuk optimization ni, untuk PUBG ni tak support. So saya akan biarkan dia punya FPS counter dekat sini. So korang boleh monitor secara live, kita kena tembak lah kan. So tak apa, lepas ni kalau ada sebarang isu yang berlaku, saya inform kat korang. Saya akan layan dulu kejap.
Sekarang ni lebih kurang 16 minit saya dah pun PUBG non-stop dalam keadaan aircon terpasang dan kita menggunakan setting grafik Smooth Extreme 60 FPS. First kali saya nak sentuh bab dia punya bacaan FPS. Macam korang nampak, dia boleh main sekitar bawah 30 tau. So korang akan terasa macam kurang smooth. Okey, dan ni macam ni. Nasib baik kita selamat tadi, ada satu squad datang. Okey, so kita berbalik kepada kita punya persoalan tadi kan, dari segi dia punya FPS counter. Macam korang nampak tadi lah, dia punya bacaan FPS tu rasanya dia tak stabil. Dia boleh drop bawah 30 macam korang nampak tadi. Kadang-kadang okey, kadang-kadang dia boleh naik sampai 50 ke atas. Tapi most of the time tu nampaknya dia memang tak dapat nak maintain 60 FPS lah. Macam korang nampak tadi kan, masa kita tengah lawan squad. Okey, ada enemy lagi, kita kena heal dulu. Okey, habis je. Sekarang lebih kurang 30 minit saya dah pun PUBG non-stop. Kita akan cuba try pula landing kat bootcamp. Kita nak tengok macam mana bila banyak player kan. Ada tak terasa macam FPS drop ke apa. So far kalau korang ni suka phone kecil kan, rasanya memang terbaik lah PUBG guna phone ni kan. Saiz dia dalam 5.5 inci, memang sedap bila korang nak main gyro pun ringan. Terbaik lah setakat ni kan. So far untuk FPS macam korang nampak, dia still main atas 50 untuk spawn island ni lah. Kita akan tengok nanti macam mana. Tadi masa saya main 30 minit yang sebelum ni, memang ada drop sampai bawah 20 pun ada. So tak apa, kita layan dulu. Nampaknya dekat bootcamp memang dah pun banyak gila player dah landing. Tapi saya akan landing je dekat tengah ni, nak tengok macam mana. Korang mesti nak tahu macam mana prestasi dia. So saya akan landing sekarang kan. Pop. Memang terasa sangat-sangat macam teruk. Kalau tahu mati geng, tak apa, kita akan layan sekali lagi. Percubaan untuk landing dekat bootcamp kali kedua geng. Kita akan cuba tengok macam mana. So far FPS dia dah main bawah 30. Kita akan landing sekarang geng. Sama macam tadi juga. Lari dulu, tak ada weapon. Nampaknya sekarang ni kan, saya dah pun PUBG lebih kurang 1 jam 7 minit dalam keadaan aircon terpasang. Dan kita masih menggunakan setting grafik yang sama lah, Smooth Extreme 60 FPS dekat sini. So untuk bateri sekarang ni tinggal 60%, which is lebih kurang 40% lah dia drop dalam 1 jam 7 minit kita PUBG ni kan, dalam keadaan aircon terpasang. So untuk bacaan suhu, jom kita tengok dulu berapa paling tinggi. Di bahagian hadapan ni kita dapat sekitar 37 darjah Celsius. Kalau di bahagian belakang pula kita akan cuba check, kita dapat sekitar dekat sini 38 ke 39 darjah Celsius dalam keadaan aircon terpasang. So macam mana pula kalau kita bercakap dari segi prestasi, ini yang korang nak tahu kan. So saya perasan tadi kan, FPS dia boleh kata overall tu memang sangat-sangat tak stabil. Frame rate dia memang tak stabil. Tapi kalau macam tak ada movement sangat, macam korang jalan seorang-seorang, bolehlah dapat atas 50 untuk bacaan FPS. Tapi kalau macam banyak player dalam satu masa kan, korang drop tempat banyak player, lepas tu macam ada satu squad tengah rush, memang tak berapa nak best. Macam korang nampak, dia boleh drop bawah 40, kadang-kadang bawah 50, bawah 30, depend lah tau. Boleh kata dia punya FPS tu memang tak menentu, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak berapa nak okey. Kalau dari segi dia punya gyro, macam korang nampak lah, memang sedap. Dari segi phone ni pun kecil, memang ringan pula, best lah untuk main gyro dia tu. Untuk punya button-button, so far memang sangat-sangat responsif, tanpa sebarang masalah, memang accurate, terbaik. Untuk ghost touch pun tak ada, multi touch pun okey. Nampaknya saya dah pun PUBG lebih kurang 42 minit lah dalam keadaan aircon. Saya offkan lah macam biasa. Untuk sesi kedua saya akan offkan aircon. Kita masih pakai setting grafik yang sama lah, Smooth Extreme. Untuk bacaan suhu dalam keadaan aircon kita off ni memang terasa agak panas sikit lah, tapi belum terlampau panas.
So kita akan cuba tengok jugalah di bahagian hadapan berapa paling tinggi kita dapat untuk suhu. So dekat skrin ni kita dapat sekitar 41 lah paling tinggi. Kalau di bahagian belakang berapa, kita akan cuba tengok sekarang. Dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 41 ke 42 darjah Celsius macam korang nampak. Untuk dia punya FPS, untuk dia punya prestasi kan, bacaan frame rate memang saya terasa macam sama juga macam yang awal-awal tadi, memang tak berapa nak stabil. Cuma apa yang saya perasan dekat sini, kalau kita main map yang tak ada sangat team, macam bukan yang ada team spider kan, nampaknya dia punya performance tu lebih macam smooth lah berbanding kita main map yang ada team-team tu kan. Untuk isu lain rasanya saya tak jumpa setakat ni. Sekarang terasa lancar, suhu pun tak sampai, tak cecah 45 ke atas, which is tak overheat. So kita akan teruskan dan kita akan tunggu lagi sejam lah. Finally kita dah pun PUBG lebih kurang 2 jam tanpa henti. Yang mana untuk sesi yang kedua ni kita PUBG dalam keadaan aircon saya dah pun off kan. So dekat sini kita akan cuba tengok dululah dari segi dia punya bateri tinggal 26%. Untuk bacaan suhu sekarang ni kita akan cuba tengok di bahagian hadapan berapa paling tinggi kita dapat. Paling tinggi kita dapat sekitar 41 di bahagian hadapan. Kalau di bahagian belakang pula berapa sekarang ni, kita akan cuba cek. So dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 41. Kita akan cek balik. Yes, kita dapat sekitar 41 lagi yang paling tinggi. Tadi 42 kan. So dekat sini apa yang saya perasan kalau bercakap dari segi prestasi, macam yang korang nampak sendiri, dia punya bacaan FPS memang drop gila-gila lah geng. Boleh turun bawah 20 tadi. Korang tengah nak rush enemy pun tak sedap lah. Terasa macam sangkut-sangkut, terasa macam lag kan. Memang kurang lah. So tak apa, kita akan onkan aircon balik. Korang boleh nampak sendiri, nampak tak? Tak berapa nak smooth. Dia punya bacaan FPS tu sekitar 24-25 macam tu kan. So kita akan teruskan lagi. Kita akan tengoklah berapa lama phone ni dapat survive. Layan dulu. Bateri sekarang tinggal 3%, tapi macam yang korang nampak tadi masih smooth, tak mengalami sebarang isu stuck yang teruk ataupun lagging. Masih boleh rush enemy. Finally, kita punya Google Pixel 3 dah pun tamat riwayat mencatatkan rekod 3 jam 4 minit. Hasil dia not bad. Kalau boleh bagi rate dalam 1/5 tu, saya akan bagi dalam 3 star macam tu je lah. Since FPS dia tu most of the time tak stabil macam korang nampak. Tapi part bateri mungkin luck saya kan. Okay, unit saya yang saya dapat ni, bateri health dia boleh kata masih cun, boleh cecah 3 jam PUBG non-stop. Kalau untuk kemampuan kamera tu, memang saya dah try, masih ngam nak buat daily driver untuk fotografi, untuk ambil gambar, memang terbaik, tak ada masalah. Tapi kalau part gaming, PUBG terutamanya, memang saya tak recommend lah korang guna phone ni. Since dari kemunculan pertama dia kan, tahun 2018 lagi, memang Google dia tak fokuskan sangat tau Pixel 3 ni untuk gaming. Korang tengok je lah, dekat chip Snapdragon 845 yang dipakai ni kan, clock speed max hanya 2.5 GHz. Sedangkan chip Snapdragon 845 yang lain, dia boleh cecah sampai 2.8 GHz. So geng, apa pendapat korang? Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.